Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Atirah binti Wan Sulong dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Syafiqah Najla binti Cik Supian dan Nur Farhanin binti Rafini akan membentangkan penggunaan model Ashworth dalam topik asid dan alkali dalam subjek sains tahun 3. Baiklah, model Ashworth melibatkan 6 peringkat seperti yang tertera dalam infografik yang telah kami hasilkan, bermula daripada A. Analyze learner, S. State objective, S yang kedua, select media, method and materials, U. Utilize media, method and materials, R. Require participation, dan E. Evaluate and revise. Bagi peringkat pertama iaitu Analyze Learner, kami telah mendapati bahawa murid tahun 3 amanah yang terdiri daripada 30 orang, majoritinya mempunyai dua gaya pembelajaran iaitu kinestetik dan visual. Gaya pembelajaran murid boleh diketahui oleh guru dengan membuat pemerhatian terhadap murid-murid tersebut. Guru juga boleh membuat analisis untuk mengumpul pengetahuan sedia ada murid. Okey, analisis ini boleh dijalankan dengan melalui memberikan pra-ujian kepada murid-murid tersebut. Hasil analisis mendapati murid tahu makanan mempunyai rasa masam, manis, pahit yang merupakan salah satu ciri-ciri asid dan alkali. Daripada sini, guru dapat merancang pengajaran untuk mengembangkan pengetahuan sedia ada murid-murid. Okey, baiklah. Kita ke tahap seterusnya iaitu tahap state objective. Okay. Pada tahap ini, guru perlu merumuskan terlebih dahulu secara spesifik dan terukur daripada 3 aspek iaitu daripada aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Dari aspek kognitif, murid dapat menyatakan kertas litmus boleh digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali atau neutral serta mengetahui contoh lain yang boleh digunakan untuk menguji sifat-sifat bahan. Yang kedua, dari segi psikomotor, murid terlibat secara langsung semasa proses pengujian bahan berdasarkan rasa, sentuhan dan ciri-ciri yang lain. Dan akhir sekali, dari segi afektif, murid berasa seronok dan teruja untuk menguji sama ada sifat bahan tersebut asid, alkali atau neutral. Pernyataan objektif yang jelas adalah sangat penting supaya pembelajaran dan pengajaran tajuk asid dan alkali menjadi lebih efektif kepada murid-murid dan murid-murid mendapat pemahaman yang mendalam tentang tajuk yang diajarkan. Baiklah, bagi S yang seterusnya iaitu Select Media, Method and Material. Pada tahap ini, penglibatan pemilihan kaedah, media dan bahan pembelajaran yang bersesuaian dengan tujuan pembelajaran dan ciri-ciri pelajar sebagaimana yang telah disebutkan oleh Wan Nur Atirah sebentar tadi. Untuk tajuk asid dan alkali, kami telah memilih kaedah berpusatkan murid yang mana guru hanya bertindak sebagai pemudah cara yang bersesuaian dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21 kini. Strategi yang kami pilih adalah strategi berasaskan eksperimen. Ini dapat dilihat apabila murid menjalankan eksperimen bagi menguji keasidan dan kealkalian sesuatu bahan menggunakan jus bunga telang. Selain itu, media dan bahan yang kami gunakan juga adalah bahan seperti kertas litmus, jus bunga telang, sabun, lemon dan beberapa bahan lain yang digunakan untuk menguji asid dan alkali atau neutral sesuatu bahan. Media pula, kami banyak menggunakan komputer riba dan LCD projector. Pada peringkat U ataupun pada tahap U iaitu Utilize Media, Method and Material, kami telah melibatkan penggunaan media dan bahan pembelajaran dalam penyampaian maklumat dan kandungan. Oleh itu, sebagai seorang guru, kami perlu memastikan bahawa media dan bahan yang digunakan adalah efektif dan terintegrasi dengan baik dalam pengalaman pembelajaran pelajar. Antara media utama yang kami gunakan adalah komputer riba dan juga LCD. Komputer riba dan LCD digunakan bagi memaparkan bahan digital yang kami gunakan seperti virtual lab, quizzes dan juga video YouTube. Seterusnya, media yang kami gunakan juga adalah virtual lab. Virtual lab kami gunakan untuk memaparkan simulasi eksperimen asid dan alkali menggunakan kertas litmus. Setelah itu, bagi menguji kefahaman murid dalam setiap pembelajaran yang kami ajarkan pada hari tersebut, kami juga menggunakan aplikasi quizzes di akhir sesi PDP. Akhir sekali, media yang kami gunakan adalah video YouTube.
Video YouTube kami gunakan bagi memaparkan gambaran awal kepada murid-murid berkenaan eksperimen yang akan dijalankan, iaitu eksperimen bagi menguji keasidan dan kealkalian sesuatu bahan menggunakan jus bunga telang. Bagi bahan pula, kami menggunakan satu bahan utama iaitu bunga telang. Murid mengesan asid dan alkali sesuatu bahan menggunakan bunga telang. Hal ini adalah bagi memenuhi tuntutan standard pembelajaran dalam DSKP yang memerlukan murid untuk meneroka bahan lain bagi menggantikan kertas litmus bagi menguji keasidan dan kealkalian sesuatu bahan. Seterusnya, pada peringkat kelima iaitu required participation, iaitu model R. Dalam peringkat R, required participation. Tahap ini melibatkan pendorongan penglibatan murid secara aktif. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti yang melibatkan pembelajaran secara langsung seperti perbincangan kelompok ataupun tugasan kolaboratif. Jadi, bagi peringkat kelima ini, kami sebagai guru telah membuat keputusan untuk membuat strategi berpusatkan murid dan bahan. Jadi, pertama sekali, murid menonton video eksperimen penunjuk asid alkali menggunakan bunga telang. Seterusnya, murid juga dapat melibatkan diri secara aktif dalam eksperimen yang menggantikan kertas litmus dengan menggunakan bunga telang. Seterusnya, murid juga melibatkan diri juga dalam aktiviti pengukuhan yang menggunakan virtual lab yang di mana murid perlu mengaplikasikan konsep asid dan alkali yang telah dipelajari. Seterusnya, dengan menggunakan platform quizzes, murid juga dapat memberikan respon yang baik dalam sesi pengukuhan. Akhir sekali, murid diberi soalan kebat untuk menggalakkan murid berfikir secara aras tinggi supaya dapat mengaplikasikan satu konsep iaitu konsep asid dan alkali tadi dalam dunia yang sebenar. Pada peringkat terakhir ini, iaitu E, evaluate dan revise, melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan keberkesanan pengajaran. Penilaian dapat dilakukan melalui ujian, tugasan, penilaian rangka sebaya ataupun refleksi. Hasil penilaian ini akan digunakan untuk menyemak semula dan meningkatkan reka bentuk pengajaran pada masa hadapan. Jadi, kami memutuskan pada peringkat ini terbahagi kepada 3, iaitu murid, guru, bahan dan media. Jadi pada penilaian murid, murid dapat menunjukkan kefahaman bahawa kertas litmus digunakan untuk menguji sifat bahan. Seterusnya, melalui penilaian juga daripada platform quizzes tadi, murid juga dapat memberikan contoh bahan berasid, berakali dan neutral berdasarkan perubahan warna pada kertas litmus dan bunga telang. Seterusnya, daripada aspek guru pula, guru dapat menggunakan penilaian untuk menguji kefahaman murid menggunakan aplikasi quizzes. Seterusnya, melalui penilaian juga, guru dapat membuat kesimpulan secara menyeluruh di akhir PDPC. Yang terakhir, guru juga dapat menggunakan penilaian untuk membuat refleksi gaya pengajaran yang akan digunakan pada kelas yang akan datang. Yang terakhir adalah bahan dan media. Penilaian bahan dan media amat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kerana bahan dan media yang dipilih mestilah dapat menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam sesi PDPC. Kesimpulannya, model Azure yang terdiri daripada ASSURE dapat membantu kami sebagai guru dalam merancang dan mengimplementasikan pengalaman pembelajaran yang efektif, terutamanya bagi topik asid dan alkali tahun 3. Ini dapat memastikan bahawa pembelajaran dapat disesuaikan dengan ciri-ciri pelajar dan penggunaan kaedah dan media yang sesuai. Ini supaya objektif pembelajaran dapat dicapai di samping dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif di dalam bilik darjah. Dengan berpandukan model Azure juga, guru dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan hasil pembelajaran supaya murid dapat mengaplikasikan konsep dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.